Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan belajar bab 7 tingkatan 4 dalam subtopik 7.2 iaitu respirasi aerob dan juga 7.3 untuk fermentasi. Baiklah, respirasi aerob. Jadi kita dah belajar dalam kelas sebelum ni ada dua jenis respirasi iaitu respirasi anaerob dan juga respirasi aerob. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan respirasi aerob? Iaitu proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. Dalam kes ini tenaga kimia yang dihasilkan itu adalah tenaga lah. Okey. Jadi di sini kalau untuk respirasi aerob ia berlaku dalam kehadiran oksigen. Manakala untuk respirasi anaerob ia berlaku dalam keadaan tiada oksigen ataupun kekurangan oksigen. Jadi untuk kita mendapatkan tenaga, kita kena uraikan dahulu glukosa. Okey. Jadi apa gunanya oksigen ni? Oksigen ni akan digunakan untuk mengoksidakan glukosa bagi menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Jadi untuk respirasi aerob, glukosa akan dioksidakan oleh oksigen dan akan menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Jadi respirasi aerob. Sekarang kita nak belajar bagaimana respirasi aerob tu berlaku. Mula-mula sekali, respirasi aerob ini dia akan bermula dengan proses glikolisis. Apa maksud glikolisis? Penguraian glukosa oleh enzim. Mula-mula sebelum menghasilkan tenaga, sebelum dia diuraikan bagi menghasilkan tenaga, glukosa ni dia akan diuraikan oleh enzim dalam proses yang kita panggil sebagai glikolisis. Dan glikolisis ini berlaku dalam sitoplasma di mana satu molekul glukosa diuraikan menjadi dua molekul pyruvate. Tak selesai lagi sebab tak nampak lagi tenaga terhasil kat sini ni. Baru menjadi dua molekul pyruvate. Kemudian tadi kita dah belajarkan glikolisis tadi itu adalah proses penguraian glukolisis menjadi pyruvate. Satu molekul glukosa akan diuraikan menjadi dua molekul pyruvate dan ia berlaku dalam sitoplasma. Okay. Jadi kat sini proses akan berlaku peringkat seterusnya yang mana iaitu pengoksidaan pyruvate. Kita akan oksidakan pula pyruvate ini untuk peringkat yang seterusnya. Jadi peringkat pengoksidaan pyruvate ni dia berlaku dalam mitokondria. Kalau glikolisis tadi berlaku dalam sitoplasma, pengoksidaan pyruvate ni dia berlaku dalam mitokondria. Apa yang berlaku? Okey, di mana pyruvate yang terhasil dalam proses glikolisis akan dioksidakan dalam satu siri tindak balas, bermakna ada banyak step. Okey, untuk menghasilkan karbon dioksida,
air dan tenaga. Dan apabila tenaga ni dia dihasilkan, dia dibebaskan, jadi tenaga ni bukannya 100% akan digunakan serta-merta. Jadi kita kena simpan dia dalam bentuk ATP, yang mana ATP ni adalah simpanan tenaga segera. Jadi apabila sel perlukan tenaga, ATP ini akan diuraikan untuk membebaskan balik tenaga. Jadi sebahagian besar tenaga digunakan untuk menghasilkan molekul ATP, iaitu nama penuh dia adenosina trifosfat. Tapi kalau kamu tak ingat adenosina trifosfat ni tak apa. Sekadar kamu guna ATP kerana ATP ini digunakan seluruh dunia. Okey. Faham Jadi tenaga yang terhasil ni tidak semuanya digunakan serta-merta. Jadi ia akan digunakan untuk menghasilkan ATP, adenosina trifosfat. Jadi ATP ni kita panggil sebagai sumber tenaga segera. Apabila sel tu nak gunakan ATP dengan segera, ATP ni kita boleh pecahkan dia semula kepada tenaga. Lepas ni kita akan belajar. Okey, ni saya nak ajar lah ni. Okay. Molekul ATP terhasil apabila kumpulan fosfat tak organik ditambahkan kepada adenosina difosfat. Jadi kat sini tak ya. Jadi kat sini apabila kumpulan fosfat ditambahkan kepada ADP dan dengan tenaga tadi tu yang terhasil tadi tu, ketiga-tiga ini dia akan membentuk ATP, iaitu sumber tenaga segera. Apabila sel perlukan tenaga, maka ikatan dalam ATP ni kita dapat putuskan. Jadi tenaga dapat dibebaskan untuk membantu sel-sel menjalankan aktiviti yang sepatutnya lah. Okey, jadi tadi kan kita dah belajar tadi. Sekejap ada orang nak masuk ni. Okey. Tadi kita dah belajar tenaga yang terhasil tadi tu dia akan digunakan untuk menghasilkan ATP, di mana dibantu dengan kumpulan fosfat ditambahkan kepada ADP dan juga menggunakan tenaga tadi, ia akan membentuk molekul ATP, sumber tenaga segera. Jadi apabila sel kita memerlukan tenaga, maka ATP ini akan dapat dipecahkan semula kepada tenaga, kepada ADP, kepada fosfat. Nampak tak tenaga dibebaskan ni? Molekul ATP mempunyai ikatan fosfat yang lemah. Apabila ikatan fosfat pada molekul ATP diputuskan, tenaga yang terbebas dibekalkan kepada sel untuk membantu kita menjalankan aktiviti-aktiviti harian. So ADP dengan fosfat ni boleh digunakan daripada tenaga yang dihasilkan dia menghasilkan, digunakan untuk menghasilkan ATP. Kemudian bila sel perlukan tenaga segera, ATP ni dipecahkan semula untuk menghasilkan, membebaskan tenaga. Bukan menghasilkan lah, dia bukan menghasilkan tapi dia membebaskan tenaga. Ni tenaga, dia membebaskan tenaga. Okey, sebab tenaga terhasil dalam respirasi aerob tadi tu kan. So apabila tenaga diperlukan dengan segera, molekul ikatan fosfat dalam molekul ATP diputuskan, maka tenaga akan dibebaskan. Boleh? Kenapa mesti tukar kepada ATP? Kerana tenaga ni ada banyak. Tenaga ni banyak, 2,898 kilojoule tenaga ni. Jadi tak semua digunakan serta-merta. Kena simpan. Simpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP.
Okey, jadi ini adalah general keseluruhan untuk respirasi aerob. So ini adalah persamaan perkataan. Kalau persamaan kimia yang CO2, H2O, glukosa C6, sekejap apa dia keluar ni pula ni. Okey, kalau glukosa C6H12O6, oksigen O2, tapi kamu kenalah seimbangkan. Itu adalah persamaan kimia. Kalau untuk tenaga ni tulis tenaga je lah, ya, tenaga sahaja. Okey. Jadi kalau dia minta persamaan kimia, kamu kena seimbangkan, dah belajar dalam kimia kan. Tapi biasanya biologi ni kita gunakan persamaan perkataan. Kecuali soalan minta suruh kamu nyatakan persamaan kimia. Okey, untuk persamaan perkataan, glukosa dioksidakan oleh oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga sebanyak mana? 2898 kilojoule. Banyak ni. Baiklah, proses keseluruhan pengoksidaan glukosa. Inilah maksudnya glukosa dioksidakan oleh oksigen. Okey, habis untuk 7.2. Sekarang kita nak masuk kepada 7.3, fermentasi. Sebenarnya fermentasi ni ialah contoh dalam respirasi aerob. Respirasi anaerob. Jadi apa yang dimasukkan dengan respirasi anaerob? Di mana glukosa diuraikan dalam keadaan kurang oksigen ataupun kekurangan oksigen. Jadi fermentasi ialah ataupun respirasi anaerob ialah proses penguraian glukosa. Jadi apabila ia diuraikan dalam keadaan tak ada oksigen yang terhad, maka penguraian glukosa tidak lengkap ataupun kita kata separa lengkap dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Dan fermentasi ini dia berbeza daripada respirasi aerob tadi dalam laluan metaboliknya selepas peringkat glikolisis. Jadi ketika peringkat glikolisis sama je lah, iaitu satu molekul glukosa akan diuraikan kepada dua molekul pyruvate. Lepas itu baru dia berbeza dengan aerob. Selepas glikolisis, pyruvate terhasil akan menjalani sama ada fermentasi alkohol atau fermentasi asid laktik. Untuk alkohol ialah tumbuhan, sel tumbuhan. Untuk asid laktik adalah sel haiwan. Contoh, kalau sel akar pokok, tumbuhan kan? Jadi ia akan menjalani fermentasi alkohol. Di tumbuhan kan. Kalau macam sel yeast, yeast juga dalam kategori tumbuhan kan. So ia akan mengalami fermentasi alkohol. Kalau untuk sel haiwan, contoh macam otot, sel otot, contoh sel otot manusia, itu adalah sel haiwan. Maka ia akan mengalami fermentasi asid laktik. Okey, apa maksud fermentasi? Proses penguraian glukosa tidak lengkap dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Fermentasi alkohol. Tadi teacher dah bagi tahu yang mana glukosa ini akan diuraikan tanpa oksigen. Sebab tu dalam persamaan ni tak ada oksigen kan? Ada oksigen tak? Respon sikit Fatih. Ada oksigen tak Fatih? 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 Ke Fatih dah left? Alis ada Alis? Alis? Ada juga. Alis? Okey Alis.
Okey, fermentasi alkohol. Ada tak penglibatan oksigen, Alis? Alis? Ada. Okey, tiada. Jadi glukosa ni dia diuraikan tanpa oksigen. Sebab itulah kamu tak nampak tambah oksigen dekat sini. Okey, jadi glukosa akan diuraikan secara lengkap kepada etanol. Inilah alkoholnya, sebab tu nama dia alkohol. Fermentasi alkohol kerana etanol ni. Okey, etanol, karbon dioksida dan sedikit tenaga. Kalau aerob tadi tenaga dia adalah 2898 kilojoule, cuba kita tengok untuk respirasi anaerob atau fermentasi ni hanyalah 210 kilojoule bersamaan dengan 2 molekul ATP. Kalau yang 2898 kilojoule tadi tu yang aerob tu 38 molekul ATP. Sangat berbeza. Kenapa dia sedikit? Kerana ini adalah penguraian glukosa tidak lengkap di mana tenaga tu masih lagi terperangkap dalam sebatian yang lain. Okey. Proses penguraian glukosa tidak lengkap kepada etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Jadi kalau kita buat eksperimen lepas ni kita nak tengok hasil daripada fermentasi alkohol, antaranya lepas kita buat eksperimen tu kita akan bau macam bau masam. Itu adalah etanol. Lepas tu kalau untuk kita uji kehadiran karbon dioksida, kita boleh gunakan ujian air kapur tak? Betul tak? Air kapur kan? Untuk CO2 ni. Dan ada banyak lagi lah ujian yang kita boleh tunjukkan adanya air kapur ke panggil apa Larutan air kapur kan? Cuba respon sikit. Tak ada dah? Tak ada orang Ya, larutan air kapur. Larutan air kapur kan? Teacher pun macam dah confused dah sebab dah lama tak mengajar kan? Okay, so sekarang ni jelas Okay, kalau tenaga ni biasa kita letak termometer lah. Kita nak menunjukkan adanya tenaga haba yang dibebaskan. Nanti kita buat eksperimen tu insyaAllah. Okay, kita pergi kepada, ni masih lagi fermentasi alkohol Jadi pengetahuan untuk fermentasi alkohol ni kita gunakan dalam pembuatan bir dan wine, dalam pembuatan roti. Yang ni adalah menggunakan sel yeast. Sel yeast ni ialah sel tumbuhan. Jadi contoh dia macam mana contoh kita nak buat roti. Roti ni kalau kita tak letak yeast, roti tu akan menjadi keras. Kenapa? Sebab kalau kita kita adunkan roti ni tambahkan dengan yeast adunan tu kan tambahkan yang yeast, lepas tu kita tutup besin yang ada adunan roti tu dengan kain lembap. Jadi bila kurang oksigen maka sel yeast dalam adunan tu dia akan berespirasi secara anaerob dan ia akan menghasilkan gas karbon dioksida dengan banyak. Jadi gas itu akan terperangkap dalam roti, dalam adunan roti. Jadi bila ada gas itu terperangkap, ia akan menghasilkan rongga-rongga kecil lah dan menyebabkan roti menjadi lebih lembut. Jadi nak buat roti ke apa ke memang kena guna yeast. Okey, lepas tu etanol pula digunakan dalam pembuatan bir dan wine. Okey, contoh lagi ada setengah tumbuhan, ia sangat special. Okey, katakanlah pokok, ini pokok. Kawasan ni banjir. Air sampai paras ni. Okey, kalau banjir tu sekejap, tak lama, contoh macam dia banjir 3-4 hari, lepas tu dia pun surut balik air. It's okay. Pokok ni tak akan mati. Kenapa? Kerana sepanjang dalam tempoh dia ditenggelami air tu, akar pokok ni dia masih lagi boleh berespirasi secara anaerob. Dan dia akan menghasilkan etanol.
Dan etanol ni kalau kepekatan dia sangat tinggi, dia akan jadi racun. Tapi tak apa sebab sekejap je kan tadi banjir kan. Berbeza kalau banjir tu sampai sebulan, 2 bulan. Masa tu kepekatan etanol yang terhasil oleh respirasi anaerob oleh sel akar sangat tinggi. Maka ia akan jadi racun dan pokok ini akan mati. Tetapi specialnya pokok padi. Pokok padi ni. Pokok padi ni dia tumbuh di kawasan berair yang berlumpur yang kurang oksigen. Jadi bila dia kurang oksigen, dia akan menjalankan fermentasi alkohol tadi tu. Respirasi anaerob tadi tu kan, fermentasi alkohol tadi menghasilkan etanol, CO2 dan sedikit tenaga. Jadi pokok padi ni special dia, kenapa dia tak mati-mati walaupun lamanya kan kita tanam pokok padi tu kan? Kerana pokok padi ni mempunyai toleransi yang tinggi terhadap etanol berbanding spesies lain. Okey, etanol yang dihasilkan dalam tisu semasa proses fermentasi adalah toksik kepada kebanyakan tumbuhan, tetapi sel pokok padi mempunyai toleransi yang tinggi terhadap etanol berbanding spesies lain. Jadi walaupun pokok padi tu 2 bulan dalam air berlumpur tu kan, kurang oksigen, tapi ia masih lagi tetap boleh hidup, boleh bagi beras kat kita nak makan nasi. Boleh kalau tak faham tanya Okay. Ya? Toleransi tu ganas. Toleransi ni tolak ansur. Maksud dia macam tolak ansur. Boleh? Boleh tak? Boleh, teacher. Dia tahan. Dia tahan. Boleh? Okey. Kenapa dia boleh tahan? Kenapa dia ada toleransi yang tinggi terhadap etanol yang tinggi ni? Kerana pokok padi ni dia boleh menghasilkan banyak enzim alkohol dehydrogenase yang boleh menguraikan molekul etanol kepada karbon dioksida yang tidak toksik. Sebab kalau kepekatan etanol yang tinggi ni dia bahaya, dia beracun, dia bertoksik kepada sel akar tumbuhan ni. Tapi untuk pokok padi ni dia boleh menghasilkan banyak enzim alkohol dehydrogenase untuk menguraikan molekul etanol kepada CO2 yang tidak toksik. Dah pukul berapa ni Respon sikit. 12-18 je. 12-12. Kita habis 12.30 kan? Teacher. Okey, jom kita sambung. Fermentasi asid laktik. Tadi teacher dah bagi tahu fermentasi asid laktik ni dia berlaku dalam sel haiwan. Contohnya macam sel otot. Di mana sama juga bila fermentasi ni dalam keadaan tanpa atau kurang oksigen. Di mana glukosa akan diuraikan secara lengkap ataupun dengan tidak lengkap kepada asid laktik dan tenaga. Beza ya, kalau untuk sel tumbuhan tadi, etanol, karbon dioksida dan tenaga. Tapi kalau untuk sel haiwan fermentasi asid laktik ni adalah asid laktik dan tenaga. Tenaga pun sikit juga. Tenaga pun sikit juga ni. Kalau tadi untuk sel tumbuhan tu 210 kilojoule kan. Untuk fermentasi asid laktik dia adalah 150 kilojoule. Bersamaan dengan 2 molekul ATP. Walaupun 150 kilojoule tapi dia masih lagi 2 molekul ATP. Sama dengan yang 210 kilojoule yang tumbuhan tadi. Okey. Jadi sepatutnya kan ada 2898 kilojoule kalau aerob kan. Tapi yang ada banyak ni je. Selebihnya ni duk kat mana selebihnya ni? Selebihnya masih terikat dalam asid laktik. Kenapa tak bebas semua teacher? Kerana ini adalah tanpa oksigen. Okey, proses penguraian glukosa kepada asid laktik dan tenaga.
Okey, contoh, bakteria Lactobacillus boleh menjalankan fermentasi susu untuk menghasilkan dadih. Di mana Lactobacillus ni bertindak ke atas laktosa iaitu gula dalam susu dan menukarkannya kepada asid laktik. Sebab itulah rasa masam sikit-sikit kan. Yogurt masam juga kan. Asid laktik seterusnya menggumpalkan kesin iaitu protein susu menjadi dadih atau yogurt. Daripada kesin ni dia akan menjadi daripada kesin dia akan menggumpalkan kesin tu menjadi dadih atau yogurt. Asid laktik merupakan punca rasa masam yogurt. Okey, contoh lagi dalam sel otot manusia. Okey. Dalam keadaan biasa, contoh sekarang kan, teacher duk rehat atas kerusi kan, mengajar kamu ni kan atas kerusi je kan. Jadi sel otot teacher ni berespirasi secara aerob. Sebab apa? Sebab cukup oksigen. Berbeza bila kita melakukan aktiviti cergas. Contoh lari pecut 200 meter. Okey. Proses ini kalau untuk fermentasi asid laktik, bila mana dia dilakukan oleh sel otot ialah ketika aktiviti cergas. Kenapa? Bila kita buat aktiviti cergas, kita perlukan lebih tenaga. Jadi, kita akan sedut, ambil lebih banyak oksigen. Tapi pada satu tahap, oksigen yang diambil telah tidak mencukupi. Tapi kita tengah berlari laju ni. Jadi maka dengan itu untuk mendapatkan tenaga dengan segera dengan tanpa terhenti, sel otot akan melakukan fermentasi asid laktik respirasi anaerob iaitu tanpa menggunakan oksigen. Kenapa tak guna oksigen? Kerana oksigen telah pun tidak mencukupi. Okey, ketika aktiviti cergas, kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Pada masa ni kita katakan sel otot dalam keadaan kekurangan oksigen dan kita katakan ia mengalami hutang oksigen. Dalam proses ini, bila tak cukup oksigen, glukosa tidak dapat diuraikan dengan sepenuhnya. Jadi, ia akan mengalami fermentasi asid laktik bagi memastikan sel otot kita ni masih lagi mendapat tenaga. Bagi setiap molekul glukosa yang diuraikan, hanya 2 molekul ATP bersamaan dengan 150 kJ tenaga dihasilkan, sangat sikit berbanding ketika menjalankan respirasi anaerob iaitu 2898 kJ. Kalau tanpa oksigen hanyalah 150 kJ. Bahayanya kat sini, kalau kepekatan asid laktik terlalu tinggi, asid laktik yang dihasilkan terkumpul sehingga bila mencapai satu kepekatan, ia boleh menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot. Sebab itulah biasanya kan kalau kita tengok yang orang lari maraton ataupun yang berjalan cepat tu kan, masa dia start tak ada apa-apa. Dekat tengah-tengah pun tak ada apa-apa. Tapi ketika nak mencapai, dia nak sampai kepada garisan penamat, masa itulah dia berlaku kekejangan otot. Kenapa? Kerana kepekatan asid laktik yang sangat tinggi dalam sel otot. Jadi, sekarang ni, bila kita lari pecut 200 meter, okey, kita dah menang dah sampai dah menang lah kan. Tapi kita masih lagi bernafas tercungap-cungap. Kenapa? Sebab kita nak bayar hutang oksigen. Jadi, kita masih lagi bernafas tercungap-cungap untuk mengambil lebih oksigen untuk kita mengoksidahkan asid laktik yang terkumpul dengan banyak dalam sel otot tadi. Kita kena kembalikan aras asid laktik kepada aras yang normal. Jadi setelah aktiviti cergas berhenti, pengambilan oksigen berlebihan mengoksidahkan asid laktik kepada karbon dioksida, air dan tenaga.
Jadi apabila semua asid laktik sudah disingkirkan, kepekatan asid laktik kembali ke aras normal, hutang oksigen telah pun kita bayar. Masa itulah pernafasan kamu akan kembali macam ketika rehatlah, ketika normal. Okey. Dah pukul 12.30 ke? 5 minit lagi. 5 minit lagi teacher. Okay, 5 minutes more sempat lagi. Okay, sempat one more graph. Yang untuk next slide ni, next esok yang ni esok. Okay, kita pergi last kali graph ni. Ini adalah rajah ketika keadaan kurang oksigen dan ketika hutang oksigen dibayar. Okey, ini adalah masa dalam kurungan minit. Ini adalah pengambilan oksigen. Sekejap lagi, minta gambar dulu. Okey, jadi pada masa ni, okey tengok sini pengambilan oksigen adalah normal. Okey, kat sini adalah dia punya nilai dia Okey. Jadi pada permulaan senaman, pengambilan oksigen ni meningkat. Okey. Ini adalah keperluan yang kamu perlu ada. Kamu perlu ambil ketika senaman ni. Tetapi yang kamu ambil hanyalah ini. Jadi yang warna pink ni kamu akan hutang oksigen. Kamu akan menjalankan fermentasi asid laktik. Kekurangan oksigen, hutang oksigen. Jadi walaupun kamu telah berhenti bersenam, ni kan dah berhenti bersenam ni pada akhir senaman kat sini ni, kalau kamu tengok ia tak terus sama dengan normal pengambilan oksigen ni, tapi ia turun dengan perlahan-lahan. Kenapa masih lagi oksigen diambil? Kerana nak bayar hutang oksigen. Apa maksud nak bayar hutang oksigen? Dia nak mengoksidakan asid laktik kepada CO2, air dan tenaga. Jadi apabila hutang oksigen telah dibayar, barulah pengambilan oksigen ni menjadi normal semula. Okey.